Baik, ciri-ciri pemikiran kreatif. Untuk ciri-ciri pemikiran kreatif ini, kita kena merujuk balik kepada konsep-konsep pemikiran kreatif, iaitu apa fungsinya, dan kalau boleh, hari ini juga kita tengok apakah sifat-sifat orang-orang yang berfikiran kreatif kalau sempat ya. Harap-harapnya sempatlah. Okey, hasil pembelajaran topik kita pada hari ini hampir sama juga dengan yang sebelum ini, iaitu menjelaskan rasional sesuatu situasi melalui aplikasi pemikiran secara kreatif, dan kita nak manipulasi situasi yang diberikan dengan persekitaran melalui pemikiran kreatif. Okey, seterusnya. Okey, bila kita berbicara tentang ciri-ciri pemikiran kreatif, ada empat. Ada empat ciri. Ciri pertama ialah keaslian. Yang ini bawah tu tak nampak muka madam kan. Okey, bawah tu dia tulis keaslian. Okey, keaslian ini kita merujuk kepada satu idea yang kreatif, tetapi idea kreatif ini seboleh-bolehnya idea-idea yang asli. Seorang yang kreatif dia boleh menghasilkan idea-idea asli yang begitu banyak. Yang mungkin tidak tercapai oleh minda kita, tapi kita nampak, aslinya apa yang dicipta oleh orang-orang kreatif ni. Okey, yang pertama kita tengok, ianya luar biasa. Luar biasa. Okey, madam bagi contoh dekat situ. Tengok charger smartphone. Charger smartphone selalunya macam wayar-wayar je kan. Kadang kita letak smartphone kita ke atas meja, ke atas lantai kan. Kadang-kadang kita ada pemegang smartphone kita tu. Tapi tengok bagaimana daripada idea tadi, tak nak susahkan fikiran nak letak smartphone merata-rata kan dengan wire and so on. Mereka membina satu smartphone charger, yang mana smartphone charger ini dia keras. Boleh dibending, dibelok macam tu, tapi masih boleh memegang smartphone kita. Bijak kan? Jadi tengok kat situ, dia satu idea yang luar biasa. Saya pun berkenan juga nak beli sebenarnya. Tak pergi go through Shopee lagi, insya-Allah. Selalunya yang kreatif-kreatif ni kalau kita cari lah Shopee, jumpa memang jumpa. Okey, saya pun teringin nak beli sebabnya handphone kita terletak macam tu. Jadi kita bolehlah charge dengan keadaan telefon duduk. Kita tak perlu nak sekejap-kejap nak pergi tengok kan. Telefon dah charge ke belum. Jadi dalam kereta pun phone ini kita boleh guna charger dia sebab dia USB. Kita boleh guna letak dalam phone, boleh guna Google Map kita. Tak perlu cari dah tempat letak phone. Jadi kita tengok keaslian ini memang ia datang daripada idea lama. Tetapi aslinya benda tu tak pernah terfikir lagi bahawa telefon tu boleh duduk terletak setara tu. Jadi kita nampak bagaimana idea pemikiran orang kreatif ini dapat menjana satu keaslian yang baru walaupun ia hasil daripada idea yang lama. Dan kita amat berharap orang-orang kreatif ini bukan kreatif dalam segi licik. Ada orang yang mengaku dia kreatif tapi dia licik. Licik ni maksudnya dia tengok idea ni comel, dia pergi ciplak. Jangan buat ya. Kita boleh disaman, dan sekiranya ia mempunyai satu hak cipta atau copyright yang memang bertulis secara jelas, kita boleh disaman. Ada satu isu dalam kalangan, contohnya lah madam penulis. Jadi bagi madam, isu ni adalah isu yang sering diperdebatkan oleh penulis lah. Tahun lepas, setiap tahun pasti akan terdengar isu ciplak penulisan. Yang ini memanglah kita rasa benda tu boleh buat sebabnya orang tak pernah nampak benda tu secara besar, besar-besaran. Contohnya macam kita tengok orang ni penulis baru kan. Jadi dia tulis cerpen. Ciplak tu cetak rompak lah. YouTube pun kena saman kalau copyright video orang lain. Jadi kita kena sentiasa letak address tadi, address website ataupun address channel yang kita gunakan tu supaya ianya tidak disaman kerana ciplak. Cetak rompak pun samalah. Jadi ceritanya dalam penulisan ni ada puisi dia ni menang hadiah pertama. Menang hadiah pertama, tetapi didapati penulis puisi yang sebenar mendapati puisi itu puisi dia. Dan dia ada bukti bahawa itu puisi dia. Dia pun tegur lah. Dia tegur dalam Facebook lah. Dia tegur dalam Facebook dia. Dan sekiranya dia tidak memaafkan orang yang ni, dah lah ambil
puisi orang ni. Puisi yang dia ambil tu benar. Jadi katakanlah tuan punya puisi ni, dia boleh buat banyak tindakan tu. Dia boleh saman, dia boleh minta hadiah tu, atau dia boleh membatalkan kemenangan orang tu. Dia boleh buat apa yang dia nak, dia boleh buat aduan. Sebab dia ada bukti. Jadi, jangan sampai pemikiran kreatif kita ini sampai ke tahap ciplak. Jangan. Orang kreatif adalah orang yang sentiasa asli. Idea dia asli. Idea dia luar biasa. Dan dia tidak, walaupun dia meniru konsep, tetapi dia tidak meniru produk. Beza ya, konsep, teori dan produk ni. Konsep ni, konsep charger. Kan nampak konsep dia charger. Teorinya ialah dia mengecas bateri telefon bimbit. Tetapi, idea aslinya ialah telefon bimbit tu boleh duduk terletak. Itu idea asli. Madam tak jumpa lagi yang mana telefon bimbit ni boleh duduk terletak setara tu. Tak ada lagi. Madam tunjukkan husband madam, dia pun berkenan. Dia kata tolong cari kat Shopee, kita beli. Sebab husband madam dia pergi mana-mana, kita orang travel, dia selalu guna Waze lah. Dia selalu guna Waze, selalu guna Google Map. Jadi dia perlulah charger yang terletak gitu. Jadi ingat. Orang kreatif bukan orang yang meniru. Itu bukan kreatif, tu licik. Licik dengan kreatif lain licik ni nak selamatkan diri. Kreatif ni dia menghasilkan idea yang luar biasa dan juga asli. Okey, jangan jadi orang licik. Kemudian, ciri-ciri pemikiran kreatif. Madam tunjuk kat awak sebab Madam kenal benarnya. Madam berkenan dengan beg ni. Dia ada hood. Jadi kalau kita pakai t-shirt biasa pun, bila ada pakai beg ni, kita ada hood. Yang ini kelancaran. Tak nampak kat situ, nampak muka madam. Nanti madam ejah lah. Okey, kelancaran. Yang kedua, ciri pemikiran kreatif ianya kelancaran. Kelancaran produk yang dihasilkan. Kelancaran pemikiran, idea yang ada. Orang penulis yang sentiasa kreatif, kalaulah dia menulis tu, kemungkinan setiap hari ada je penulisan dia, ya. Idea-idea spontan sentiasa lahir. Jadi orang-orang yang pemikiran ni juga, apa yang dia hasilkan produk dia tu ialah produk yang mempunyai kelancaran dari segi penggunaannya. Banyak dah beg-beg yang bersifat inovatif ni. Ada beg yang kita boleh charge handphone dalam beg tu kan. Kita charge beg tu dulu. Bila pergi jalan-jalan, kita just charge je phone guna USB dekat beg kita. Adalah dia letak mana-mana untuk bahagian charger tu. Itu pun ada. Ada yang boleh guna MP3, dia buat lubang tu, jadi MP3 kita letak dalam tu, kita boleh charge, kita boleh masukkan MP3 terus dekat beg kita. Ada beg yang macam ni, ada yang beg macam tu. Macam-macam beg, macam-macam kreativiti. Yang madam suka hood ni sebabnya anak-anak madam semua pakai baju hood, suka pakai hood. Jadi madam cakap pada husband madam, bang, kita beli beg ni nak bagi ke anak-anak kita. So, kalau dia pakai tudung pun, dia boleh pakai baju kurung, tapi pakai tudung, pakai hood. Nampak itu sikit lah. Nampak anak-anak madam ni muda lah bila pakai hood kan. Jadi, orang pakai jubah pun boleh pakai hood. Sebabnya ada beg ni. Tak kenan. Carilah Shopee. Madam pun tak jumpa lagi. Teringin nak beli. Nanti esok-esok lusa carilah kot. Okey, jadi kelancaran idea itu sentiasa lahir secara spontan. Nanti kita cari sama-sama lah Shopee Naif. Okey, itu kelancarannya. Seterusnya yang ketiga di pemikiran kreatif ialah banyaknya alternatif untuk penyelesaian masalah. Ada alternatif menyelesaikan masalah. Kalau kita tengok kefleksibelannya tu, fleksibel sangat. Okay, madam ada YouTube ni, dia panjang. Tapi kita tengok sekeratnya, tengok sekerat. Madam suka tengok, kalau awak masuk YouTube, awak cari ni. Madam tulis kat sini Okay, 5 minutes craft. Awak carilah YouTube. Subhanallah, dalam tu memang kreatif sangat. Dia tunjuk kat kita apa yang kita tak terfikir. Benda kecil-kecil pun dia boleh buat jadi bentuk inovasi. Okey, jadi kefleksibelan ni maksudnya banyak alternatif untuk penyelesaian masalah. Awak tengok kat situ kan, nampak macam tangan warna biru kan? Tu sebenarnya sabun. Jadi bila kita bersabun tu, setiap kali sabun kita salam. Setiap kali sabun kita salam. Kan bagus macam tu. Nak tunjuklah ni. Dia macam tunjuk Tengok boleh jalan tak? Boleh. Sekejap. Kita slow sikit.
Dia guna soap dia guna soap base. Dia panaskan, kemudian dia masukkan dalam sarung tangan, tunggu sampai kering, sampai dia keras. Letak yang itu sebab kita nak tampal nanti. Setiap kali sabun tu kita salah lah. Okay, yang ini untuk mereka yang kena cuci pinggan. Anak-anak dara ni cuci pinggan kan, letih kan. Dia tunjuk cara gunakan kreativiti macam mana dia buat tu. Madam, anak-anak madam suka tengok ni. Kadang-kadang tu mereka nampak kreativiti tu, mereka nak tiru. Okay. Dia letak span kat situ. Senanglah. Letak je sabun. Lepas tu basuhlah pinggan. Okay, memudahkan. Yang ni tempat letak cawan. Dia guna cutting board Boleh beli cutting board ni. Luar kotak sungguh. Sebab tu madam bagi anak madam tengok ni, mereka suka. Kanak-kanak kan, mereka baru nak menjana idea kan. Tengok tu. Dia letaklah cawan kita kat situ. Panas. Yang ni anak madam tanya, ibu boleh buat ke ni dalam bilik? Madam kata, boleh kalau ada tu yang macam ni. Jadi sentiasa sejuk lah duduk dalam bilik tu walaupun tak ada aircon. Boleh buat asrama. Dia buat asrama kan, beli sarung tu. Lepas tu boleh beli satu kipas. Ni untuk keselamatan. Keselamatan pun dia ajar untuk keselamatan kita. Ni kreatif. Orang kreatif. Dia tak nak menyusahkan diri sendiri. Boleh je guna sikat. Okay, tadi boleh. Ni dia buat apa ni? Ni. Dia nak pusing dawai. Nak pusing pakai tangan takut tak boleh. Dia guna paku macam tu. Okay, kalau kita punya nut bowl tu tak boleh nak buat, dia ajarlah. Antara tip-tip berfikir di luar kotak lah ni. MacGyver, pernah tengok MacGyver kan? Kenal MacGyver? Jadi, ni di antara cara-cara dia ajar MacGyver lah. Guna apa yang ada di persekitaran sebagai sesuatu yang boleh membantu urusan harian kita. Kadang-kadang anak-anak suka bergantung dekat almari jadi kalau kita buat macam tu, insya-Allah lah almari tak jatuh. Ini kalau lubang paku tu besar, kita boleh letaklah mancis tepi tu. Untuk ketatkan dia. Ralik sungguh. Yang ini untuk kita buat tanda. Tanda untuk paku. Tak pernah terfikir kadang kita tak terfikir ni benda gini. Benda simple je, tapi itulah kreatif. Kreatif tak perlu benda yang begitu, orang kata begitu sukar. Dia benda yang biasa-biasa. Siapa-siapa ada tebuk lubang tu, guna krayon guna krayon kita boleh cantikkan balik dinding kita. Menarik kan? Ni siapa-siapa yang minat nak gantung pinggan lah. Madam tak minat gantung pinggan. Pinggan buat makan je. Tapi kalau minat gantung pinggan boleh. Itu cara dia ajar lah. Kalau nak membetulkan dinding yang rosak, kita boleh buat semua. Sekarang dah ada istilah DIY kan. Do it yourself. Okay, you can do it yourself. Pergi kedai DIY. Cari barang-barang ni. Lepas tu boleh buat sendiri. Be creative.
Itu yang kita nak. Dinding pun cantik balik. Okay, macam mana kita boleh gunakan plastik. Plastik. Reuse balik plastik-plastik. Ni boleh ajarlah kalau mama-mama kita kat rumah kan, ibu-ibu kat rumah tu guna sabun serbuk. Awak buatlah untuk mak awak. Tak susah pun. Jadi tak adalah berterabur sabun serbuk dia tu. Dah ada mulut macam tu. Boleh tolong mak kat rumah. Nanti mesti ibu awak suka kalau buat benda macam ni. Okay. Yang ini untuk letak broom. Untuk letak mop ke, penyapu ke. Jadi kemas kemas. Orang kreatif ni dia memudah cara. Orang kreatif ni. Jadi nampak rumah kemas, nampak barang pun teratur ya. Kalau tak guna tong lama ni, jangan buang. Tong lama ni boleh guna untuk letak baju-baju kita nak basuh. Okay, yang penting be kreatif. Nak mencantikkannya tu ikutlah nak letak bunga ke, nak letak tali ke, nak tepek ke apa-apa ke. Letak baju-baju nak basuh kat tepi, mesin basuh. Tak terfikir deh. Tu kata orang kreatif ni dia boleh fikir apa yang kita tak terfikir. Kesian kat mama awak basuh pinggan kan. Buatlah benda ni untuk mama awak, untuk ibu. Benda mudah je ada kat rumah semua. Sungguh comel. Orang kreatif ni rumah dia comel. Dia menggunakan semua barang dan sumber yang ada untuk membuatkan rumah dia lebih teratur, lebih kemas. Ya, itu orang-orang yang kreatif lah. Untuk letak sabun dan juga brus gigi. Ni boleh buatlah dekat asrama awak kan. Ni kalau mereka yang suka buat-buat rumah ni. Mereka yang minat nak decorate rumah boleh buat sendiri. Nak ajarnya nak kata tak payahlah nak tukang orang ni, nak upah orang tukar. Berapa ribu nak buat kan. Jadi kita ni rajin duduk di rumah ke, free-free tu kita buat. Lepas tu buat cantik lah. Kita buat dinding kita buat lantai kita. Jadi orang kata apa? Orang kata DIY ni sebenarnya lebih murah lah.
Ada setengah tu madam try buat. Ada. Madam dengan anak-anak madam. Sebabnya mereka minat benda macam ni, dia mereka kata, ibu jom buat, kita buat lah. Ada yang jadi, ada yang kita buat tu tak jadi. Nampak mereka buat macam senang kan. Apabila try buat tu, tak jadi pun ada juga. Jadi dia jadi macam satu bentuk macam aktiviti. Aktiviti madam dengan anak-anak lah. Sebab mereka cherish tau. Macam anak-anak kita ni, budak-budak kecil ni, bila buat benda-benda macam ni, bila dah siap, mereka simpan. Dia kata macam satu memori dia dengan ibu dia, memori dengan ayah. Jadi mereka simpan, mereka seronok. Pernah buat lah dengan mereka. Cantik Yang ni madam rasa macam cantik, tapi tak buat lagi. Tak pandai nak bancuh simen. Tapi orang kata ada simen yang instan simen dekat DIY. Tak try cari lagi. Kita boleh. Cantik sangat. Okey. Jadi, itulah sikit sebanyak yang madam kongsi dengan awak. Jadi kat sini tunjukkan kefleksibelan tadi tu. Orang kreatif ni dia seorang yang sangat fleksibel. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, Allah. Ayah, salah tekan kau. Okay, yang seterusnya, ciri-ciri pemikiran kreatif. Ciri-ciri idea kreatif. Kalau tengok orang-orang yang mempunyai pemikiran kreatif, dia juga menekankan tentang ciri-ciri idea kreatifnya. Okey, yang pertama, ia adalah satu idea baru ataupun idea yang alternatif, bukan ciplak. Ingat, orang yang ciplak ni dia bukan kreatif, dia cilik. Dia cilik sangat. Entah macam manalah pemikiran dia tu sehingga dia boleh menyelamatkan diri dia dengan sesuatu yang bukan milik dia. Jadi kalau kata, madam, pencuri tu kreatif ke? Penyamun ni kreatif ke? Kalau tanya madam, kalau ikutkan mereka menjana pemikiran kreatif dari segi yang negatif lah. Walau bagaimanapun dari segi kreativiti dia tu kita anggap dia kreatif lah. Macam mana dia boleh masuk rumah orang kan? Macam mana dia boleh pergi curi duit orang kan? Dengan cara orang tak perasan. Jadi dia berfikir secara kreatif sebab dia tahu setiap orang itu ada dikurniakan kemampuan untuk menjadi kreatif. Positif ataupun negatif tindakan kita menggunakan pemikiran kreatif itu yang sebenarnya yang perlu kita tengok. Kalau anda nak guna idea kreatif anda untuk sesuatu yang baik, maka anda dapat pahala. Betul lah tu. Gunalah kreativiti anda untuk dapat pahala, bukan untuk menjana dosa. Ini nak pergi jadi kreatif sebabnya nak pergi buat benda-benda yang salah. Kreatif tu kreatif, memang dia kreatif. Saya tak nafikan memang dia kreatif. Tapi dia menggunakan tindakan dia itu memberi hasil yang negatif. Mungkin positif untuk diri dia. Dengan cara menyamun dia dapat duit kan. Tetapi negatif dari segi apa yang salah itu masih lagi salah. Dah dosa tu dosa lah. Tak ada kata benda tu membolehkan dia jadi membolehkan dia jadi benda tu positif pula kan. Jadi ingat anda semua ada kemampuan untuk menjana kekreativitian anda. Tetapi bagaimana hasil itu bergantung kepada nawaitu anda tadi. Apa nawaitu anda? Kalau nawaitu baik, maka hasilnya baik. Dapatlah pahala. Kalau nawaitu tidak baik, kita sekadar mengumpul dosa. Okey. Yang kedua, idea boleh diperluaskan. Tengok macam mana daripada penggunaan laptop. Dulu zaman madam dulu komputer besar, CPU sekarang kecil lah, kira compact dah ni. CPU sekarang ni, CPU zaman dulu besar. Lepas tu orang kata dia semakin boleh diperluaskan daripada besar tu dia kecilkan bentuk saiz dia, dia perluaskan dari segi bentuk teknologi internet dia masukkan. Lepas tu dulu kena guna modem, tak ada lagi built-in modem, tak ada. Kemudian diperluaskan, dia built-in modem pula. Dulu kamera semua duduk luar, sekarang kamera dah ada kat dalam. Dan kemudian terciptanya laptop. Laptop dulu besar, berat. Berat lepar ke orang, pesel orang kalau kena laptop zaman dulu, berat.
Lepas tu mereka meluaskan lagi idea kepada laptop yang ringan, laptop yang kecil, laptop yang compact. Kemudian tak nak guna laptop pun tak apa, mereka dah mengeluarkan smartphone yang ada ciri-ciri laptop dan komputer tadi tu ada dalam smartphone dah. Jadi orang kata sekarang ni idea kreatif ni ialah idea yang boleh diperluaskan. Idea tu tak mati pada satu produk sahaja. Kan? Media tunjuk kat situ self-stirring mug. Mug ni kita tak perlu cari sudu dah untuk kucai, tak ada. Kita guna mug tu, kita letak kopi, letak gula, letak susu, letak air panas. Lepas tu kita tekan dia punya telinga tu, tekan telinga dia, tekan dia stir sendiri. Stir ni dia kucar sendiri. Adalah Shopee ada. Kalau nak beli boleh. Dia kucar, kita tekan-tekan dia kucar sendiri, kucar. Ada mug yang juga boleh guna USB untuk memanaskan diri dia sendiri. Mug yang kita guna untuk, kan kita setengah orang suka minum air panas. Macam madam, kalau minum air panas, madam suka minum air yang betul-betul panas. Madam. Madam tak boleh minum air yang suam-suam kuku. Contohnya macam teh O panas. Teh O panas kena panas. Kalau dah suam, madam berhenti dulu. Madam berhenti biar dia sejuk, betul-betul sejuk. Madam pesen gitu. Kalau sejuk, biar betul-betul sejuk. Kalau suam, memang suam. Kalau panas, biar betul-betul panas. Sebabnya nawai tu madam nak minum air panas, sesungguhnya air itu biarlah ia panas. Madam tak boleh kalau kata nak minum air panas, orang bawa mari air suam. Tak boleh lagi Kita nak minum air panas, bukan nak minum air suam. Nak minum air suam, kita pergi cari air suam sungguh deh. Madam pesen gitu deh. Jadi, kalau ikutkan tu, banyak kali dah madam masuk Shopee nak beli, tapi baca review tu macam tidak orang kata meyakinkan. Yang jenis USB, dia macam ada satu piring. Piring tu dia kita just connect saja kepada USB port ataupun kita punya phone charger ni. Kita masuk je situ, lepas tu kita letak je mug kita atas piring tu, dia akan maintain panas. Madam tinggi nak beli tapi masih belum beli lagi sebab kurang meyakinkan. Takut ada side effect kepada mug tu ke, ataupun side effect kepada charger kita ke kan. Tak tahu lagi lah. Jadi self-stirring mug ni adalah contoh idea kreatif. Ataupun tengok pasu ni. Dia macam pasu biasa, tapi dia buat macam ruang pasu di mana kita masuk macam soket. Jadi kalau pasu tu jatuh tu kemungkinan besar susah nak jatuh lah. Kuahnya orang-orang duduk kat rumah flat kan. Mereka minat bunga, duduk rumah flat pun tak kata dia tak minat bunga, dia minat. Tapi dia beli pasu ni, selamatlah pasu bunga tak jatuh. Kan? Jadi itu idea diperluaskan. Tidak mementingkan prinsip yang kompleks. No. Orang kreatif ni kadang-kadang idea dia very simple. Kalau awak tengok 5 minutes craft tu, itu yang madam cari yang agak kompleks sikit kan. Kalau awak tengok kadang-kadang yang pin ni, klip ni, yang klip ni, dia boleh ubah jadi tempat letak charger, tempat letak phone, tempat letak earphone dan sebagainya, guna untuk mask muka kita ni kan. Mask muka tu mereka cantum-cantum pakai untuk mask. Boleh. Hanya dengan satu benda yang sangat kecil ini, dia tidak mementingkan prinsip kompleks. Tu nak kata tu, orang kreatif dia tidak kompleks. Dia sangat ringan dan juga dia guna apa yang ada. Ni orang kreatif. Tak ada tunggu nak beli. Tak bolehlah nak paku dalam dinding tu sebab tak ada penukul. Tu bukan orang kreatif lah. Dia fikir kompleks sangat. Tak ada tukul, paku tak boleh nak paku. Orang kreatif, tak ada penukul, paku tu masih boleh dipakukan. Ikutlah dia guna gapo pun. Dia guna lesung batu ke, dia guna tumit kasut dia ke, dia guna gapo-gapo. Tapi dia kreatif. Jadi dia tidak mementingkan prinsip yang very kompleks. Kena ingat Yang seterusnya, mobility. Ia dinamik. Mobility lah, ia ada proses perluasan dia tu. Proses dinamik dia tu. Maksudnya dia tidak habis di situ saja. Boleh guna untuk benda yang lain juga. Okey, dia nampak semua benda di sekeliling dia ni adalah sesuatu yang boleh menjana kekreativitian dia. Macam yang dia sebut tadi lah, MacGyver. Kalau awak tengok drama MacGyver ni adalah sangat diminati zaman madam dululah. Richard Dean Anderson, madam ingat lagi nama dia, Richard Dean Anderson. Okey, dia menunjukkan bahawa semua barang di sekitar kita ni boleh digunakan secara kreatif untuk banyak perkara. Satu lagi Jackie Chan.
Jackie Chan dalam movie-movie Jackie Chan kan, kalau dia lawan-lawan kan, movie dululah. Movie sekarang ni Meda tak suka tengok sebab dia kurang tunjuk kreatif dia. Dulu dia kreatif sebab bila dia lawan-lawan kan, apa yang ada sekitar dia, dia capai, dia lepar, capai dia guna kan. Macam-macam cara Jackie Chan guna untuk menunjukkan kreatif dalam kungfu dia tu, bukan sekadar kungfu menggunakan pedang sahaja, bukan sekadar guna tangan sahaja, tapi boleh guna apa yang ada sekitar. Nak menunjukkan bahawa apa ada sekitar kita ni adalah weapon. Bukan sekadar weapon tu menyelamatkan diri guna pisau, tak. Jadi kalau anda duduk rumah, apa sekitar anda tu kena ingat, semua sekitar kita ni adalah weapon. Yang boleh, weapon dan juga shield. Pelindung yang boleh menyelamatkan kita. Okey, itu mobility tadi. Kepelbagaian teknik dan pendekatan. Anda tengok tadi video tu kan, boleh tengok orang ni buat ni jadi macam ni, buat ni jadi macam ni. Allahu Akbar, kalaulah kita jadi macam tu kan. Medan try dengan anak-anak Medan, alhamdulillah mereka pun dah semakin orang kata kreatif. Bila ibu dia tak ada, mereka buat kerja tu kadang-kadang mereka buat tunjuk kat Madam. Ibu tadi kan Ura tengok 5 minute craft, Ura tiru yang buat ni. Dia tunjuklah Ura tiru buat ni. Jadi tak. Walaupun tak jadi, cakap je lah jadi. Itu sebagai satu contoh untuk lebih sokong kreativiti anak-anak. Okey. Kefleksibelan tadi, tidak rigid. Dia boleh fleksibel. Kita boleh guna untuk apa sekali cara sekalipun ya. Dan juga eksplorasi. Bawah tu kat eksploitasi, eksplorasi. Eksplorasi ini maksudnya kita explore. Dunia ni luas. Siapa berani cakap dunia ni kecil? Tak ada, dunia tak kecil, dunia ni luas. Meda pun heran juga orang kata Allah kecilnya dunia kan. Tengok-tengok orang kampung, kita jumpa ya. Pergi orang kata pergi Jepun, jumpa orang kampung. Pergi Korea, jumpa orang kampung. Kecilnya dunia. Itu bukan kecilnya dunia. Itu maksudnya ada jodoh. Berjumpa dengan orang kampung. Tapi nak oyak dunia ni sebenarnya luas. Luas sangat-sangat. Explore lah. Jangan kata bahawa kita yang terbaik. Saya rasa bahawa kalau kita buat puisi macam Madam lah, katakanlah contoh Madam buat puisi, Madam cakap, puisi saya yang terbaik, contohnya lah kan. Saya tak explore, Madam tak explore puisi-puisi orang lain yang lebih hebat. Maksudnya kita berpegang kepada apa yang kita ada saja. Itu maksudnya kita tak kreatif. Kita anggap kita yang terbaik. Orang kreatif sentiasa menganggap ada lagi yang lebih baik. I kena explore. Ada lagi yang lebih kreatif. I kena explore. Jadi bila dia go for exploration, sebenarnya dia nak explore benda baru yang boleh bagi ilmu baru, yang boleh jana pemikiran kreatif dan juga kritis dia. Ini orang-orang kritis dan kreatif. Mereka yang dah rasa, cukup, saya dah tak nak dah. Saya tak nak explore dah. Tu maksudnya dia tidak mau membuka diri kepada ilmu Tuhan yang lebih besar. Dia macam seolah-olah menolak kurniaan yang terbaiklah daripada Allah. Allah kata, bertebaranlah atas dunia kan. Bertebaranlah kamu atas dunia ni, nak belajar ke, nak menuntut ilmu ke, nak berniaga ke. Bertebaranlah, carilah. Pergilah satu dunia pun. Kan? Untuk eksplorasi tadi. Boleh faham ya? Okey, jadi faham. Itu adalah ciri-ciri idea yang kreatif. Kemudian, fungsi pemikiran kreatif. Madam bagi lagi beberapa contoh kat sini. Yang ini, orang yang makan chewing gum. Chewing gum. Anak-anak Madam, chewing gum. Chewing gum. Orang makan chewing gum ni, biasanya orang makan chewing gum ni, dia kalau dia betul-betul ada kesedaran sivik lah, dia tidak ludah merata-rata lah chewing gum ni, ataupun dia tak tepek bawah meja ke bawah kursi ke chewing gum ni. Kadang-kadang Madam samakan chewing gum ni dengan orang yang sedang membersihkan hidung lah. Kadang-kadang ni orang yang peseng korek hidung ni kan. Dia kadang-kadang dia korek hidung, dia pergi tepek hidung dia tu duduk bawah kursi lah, duduk bawah meja lah kan. Ada PN yang lebih teruk tu, dia korek hidung, dia masuk dalam mulut. Itu saya pun tak tahulah peseng manusia macam, tapi ada manusia macam tu sebenarnya. Sama makan chewing gum. Chewing gum lepas makan dia pergi tepek bawah tu, tepek bawah ni, lepas tu kadang-kadang dia pergi ludah ikut suka. Orang yang terpijak. Terpijak kaki dia, nak buang chewing gum ni susah. Chewing gum ni kalau lekat dekat tudung, lekat kat rambut, potong dia rambut tu dia cara terbaik. Chewing gum yang lekat di rambut. Jadi dia tunjuk kat sini bagaimana dia buat satu bekas chewing gum tu. Bekas chewing gum tu sendiri bertindak sebagai tong sampah untuk chewing gum. Tengok kat sini, ni dia makan chewing gum. Bila dia makan chewing gum, dia masukkan kot belakang ni. Dia ambil dulu bawah ni, dia ambil
warna putih tu chewing gum dia ambil macam satu kertas yang ada kat bawah tu, dia ambil satu kertas, dia lipat masuk kertas tu, lepas tu dia masukkan dekat belakang ni, kat bawah ni. Kemudian bila jumpa tong sampah, dia buka bawah ni, dia buang dalam tong sampah. Bijaklah orang macam ni. Okey, dia menyelesaikan masalah, membuat dan menentukan satu keputusan, menghasilkan dan menerbitkan produk konkret dan juga abstrak. Yang ini Madam tak jumpa lagi. Madam teringin nak cari benda ni. Basikal boleh lipat, bending, kata bending bicycle. Dia lipat yang depan ni, okey, boleh bengkok. Depan yang hitam ni kan, yang hitam ni sebenarnya boleh bengkok ni. Okey, dia bengkokkan yang hitam ni, kita boleh parking dengan selamatnya. Tak perlu guna rantai dah. Tak payah guna rantai basikal tu. Kita pusing macam tu, kita just mangga je. Okey. Narik. Tapi tak jumpa lagi. Okey, yang ini untuk mak-mak, ibu-ibu, okey, anak-anak wanita, anak-anak perempuan, anak dara nak potong bawang, takut kena jari lah, konon lah kan, takut kena jari, pakai yang ini. Madam semua hidup tak pernah pakai lagi ni, sebabnya biasalah tu terhiris jari kan. Madam kecil dulu pernah terhiris jari ni. Jari telunjuk belah kiri ni sentiasa jadi mangsa banyak kali. Sebabnya dia yang paling dekat dengan tempat kita menghiris. Ni, jari telunjuk ni. Okey. Kalau ikutkan tu banyak kali dah kena. Dulu pernah sekali terpotong tu sampai ke isi kuku ni. Kuku ni hilang terpotong. Nak beritahunya anak dara. Biasalah tu kan. Tapi kalau sayang kuku lah, jadi artis kan, sayang kuku tu, malas nak pergi manicure, boleh guna lah yang ni. Kreatif lah. Yang belakang ni sebenarnya gambar pemotong pizza. Dia potong, dia terus ambil. Lepas tu terus letak. Okey, ambil, potong, letak. Senanglah, memudah cara. Yang ini Madam berkenan juga sebenarnya, tapi tak jumpa lagi. Kita boleh letak keyboard kat bawah ni. Makanan boleh letak atas ni. Sebab biasalah orang-orang yang belajar ni kan, makanan kadang-kadang letak kat sebelah kan. Jauh nak ambil. Jadi letak je lah. Bila menulis buku scrap ke apa kan. Menulis tugasan anda, assignment. Bolehlah letak makanan atas ni, kita keyboard kat bawah. Okey, tak jumpa lagi. Tapi kalau tersalah tangan tu, mau terbalik juga benda ni kan. Okey, kena berhati-hatilah. Okey, jadi fungsi pemikiran kreatif itu ialah memang untuk menyelesaikan masalah yang pertama sekali. Kita kreatif untuk selesaikan mana-mana masalah sajalah, sama ada masalah yang terlampau besar atau masalah yang biasa-biasa. Asalkan bernama masalah, kita gunakan kreativiti kita untuk menyelesaikannya. Itu yang Madam cakap tadi. Untuk menyelesaikan masalah, dia ada dua cara saja. Sama ada cara yang baik atau cara yang salah lah. Kalau cara yang baik itu akan memberikan kita satu penyelesaian yang terbaik. Tapi kalau menggunakan cara yang salah itu boleh menyelesaikan masalah, itu masih lagi boleh menyelesaikan masalah, tapi ia salah. Salah tetap salah. Tapi ada orang menganggap bahawa asalkan masalah selesai. Betul atau salah itu second kira. Asalkan masalah selesai. Janganlah. Anda ada pegangan agama. Bila kita ada pegangan agama, kita ada pegangan moral, benda salah tetap salah. Tak ada kata saya boleh menyelesaikan masalah kemurungan saya dengan cara membunuh diri. Menyelesaikan masalah tak? Ya, menyelesaikan masalah. Tetapi membunuh diri itu betul ke tidak? Itu salah. Benda dah haram-haram lah. Jangan buat dosa besar. Tapi apa? Ia menyelesaikan masalah? Ya, betul. Jadi kat sini Madam cakap tadi, kreativiti ini kalau anda guna secara betul, jadi betul. Kalau anda guna ia untuk cara yang salah, dia akan jadi salah. Adakah menyelesaikan masalah? Ya, ia masih menyelesaikan masalah. Jadi jangan salah guna kreativiti kita untuk menyelesaikan masalah. Walau sesukar mana sekalipun, gunakanlah cara yang betul. Kita ada agama, kita ada moral. Kita rujuk balik agama kita, rujuk balik moral. Bukan maksudnya menyelesaikan masalah hilang, moral kita tergadai, tak. Agama kita tercabar, tak. Jangan Okey. Kemudian membuat dan menentukan sesuatu keputusan. Guna kreativiti untuk buat keputusan, untuk tentukan sesuatu keputusan. Kreatif, jangan tak kreatif. Dan kita hasilkan penerbitan produk yang konkret dan abstrak. Ni orang-orang yang nak hasilkan produk lah. Mana tahu dalam kalangan muslimat atau muslimin yang nak berniaga kan, bila keluar daripada kias ni nak kata macam nak jadi usahawan lah, usahawan produk-produk makanan-makanan sunnah ataupun produk-produk kecantikan dalam kalangan muslimat kosmetik. Orang lelaki tak boleh jual kosmetik ke? Orang lelaki ada juga penjagaan muka orang-orang lelaki kan. Orang lelaki ada juga yang jenis jaga muka, jaga penampilan, pakai pomade.
Pomade. Sebut macam mana, pomade ke pomade? Rambut tu smart kan. Okay. Dia groom dia punya rambut, dia groom dia punya janggut, dia punya misai kan. Lepas tu balik rumah ada juga untuk cuci muka lelaki, cuci muka perempuan. Lelaki yang keras sikit sebab muka mereka ni tak selicin muka orang-orang perempuan. Okay, sebab hormon tu tadi. Jadi siapa nak menerbitkan produk kena kreatif. Okay, kena pegang tu kena kreatif Kemudian yang ni contoh lagi. Saya suka tengok kreativiti ni Sebab bila kreatif ni kan, ya Allahu Akbar, rasa seronok tengok. Cantik je kreativiti mereka ni kan. Ni tempat letak orang-orang jenis suka minum air panas dan cicah biskut. Minum air panas, cicah biskut. Selalu biskut tu letak kat tangan ataupun biskut tu letak atas piring kan. Tapi ada kreativiti ni, produk-produk innovation ni, dia ada biscuit pocket. Ada pocket untuk letak biskut. Ni poket tepi. Ni poket tepi macam ni. Ada poket kat bawah letak biskut. Ni untuk Oreo. Siapa-siapa minat Oreo, dia susun Oreo dia tepi ni. Dalam ni ada susu. Allahu Akbar. Madam kata, nak carilah Shopee ni. Sebab Madam pun jenis suka minum air panas cicah biskut. Biskut yang Madam suka cicah tu, biskut Wholemeal Jacobs tu. Minat sangat makan wholemeal tu, cicah dengan air Milo ke, air teh-o ke, air kopi kot lah. Sebabnya biskut tu memang sedap. Jadi, kita tengok kat sini critical thinking ni, analyze the problem. Okay, dia ada dua proses kat sini Analyze di antara critical thinking dan juga creative thinking. Jadi jangan katalah orang kreatif itu tidak kritis. Dia kritis juga sebab ia saling dia otak kiri otak kanan kan. Takkanlah bila guna otak kanan, otak kiri tak berjalan. Tak ada istilah macam tu. Bila otak kiri dan otak kanan itu berjalan, mereka berjalan serentak. Ada keseimbangan. Maksudnya, jika kita kreatif, ada juga kritikal kat situ. Macam mana nak menghasilkan kreativiti kalau tidak kritis? Masalah-masalah terbit sebab kita kritis. Okey, saya rasa ada masalah. Saya nak pegang cawan air panas saya, air kopi saya, dan saya nak pegang biskut. Tapi saya nak pegang juga telefon. Saya ada tak? Macam mana cara saya nak sebelah tangan je pegang biskut dan juga cawan, sebelah tangan lagi saya pegang phone. Ini penyelesaiannya. Tapi macam mana dia muncul? Kritis tadi, kritis. Kita analyse masalah tadi. Kita tahu masalahnya macam mana nak makan sambil pegang phone. Last baru kita nampak. Bila kita dah kritis tadi, kita dah keluar analisis, kita dah keluar solution, kita dah kritik semua solution yang berlaku dan kita implement balik solution, itu semua bawah critical thinking. Dia bekerjasama dengan kreatif, di mana kreatif ini yang mengeluarkan, menghasilkan penyelesaian. Okey? Jadi seimbanglah. Otak kiri, otak kanan. Cuma cenderung kita tu di mana? Adakah kita cenderung untuk menjadi kritis? Ada juga kreatifnya tapi tidak cenderung. Adakah kita ni kreatif? Sangat cenderung kepada kreatif. Tetapi pemikiran kritis itu masih ada. Okay, jadi they complement each other. Mereka saling bergantungan satu sama lain sebabnya otak kita ni memang ada kiri dan juga ada kanan. Okey. Jangan kata otak kita sebelah kiri je bergerak. Tak ada. Kanan pun juga bergerak Okey, menarik kan? Madam rasa sangat menarik inovasi yang dikeluarkan. Okey, sifat pemikir kreatif ini Madam simpan untuk kelas seterusnya. Ada tak sebarang cadangan ke ataupun ada sebarang soalan? Madam tunjuk lagi kat sini ni antara inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh para pemikir kreatif kita lah. Okey. Dekat sini tadi kalau kita tengok macam mana para pemikir kreatif kita sebenarnya mereka berfikir adalah setiap masanya ialah berfikir untuk memudah cara kerja-kerja harian kita. Okey. Yang terbaru ialah COVID-19 kan. COVID-19 ini. Bagaimana hasil COVID-19 bukan hasil. Kesan COVID-19 ini kepada orang-orang kita dan banyak pemikir kreatif dah mula berfikir untuk berinovasi memudah cara mereka yang terkesan dengan COVID-19. Terutama sekali dalam bidang pendidikan. Bagaimana berjayanya para pendidik ini menggunakan teknologi yang ada. Contohnya macam Google Meet.
aplikasi Zoom, aplikasi apa lagi yang boleh digunakan untuk mengajar dan juga menggunakan sebaiknya Google Classroom. Encik Google lah, begitu banyak benda-benda yang Encik Google ni banner dia banner untuk memudah cara mereka-mereka yang perlu kepada orang kata pelaksanaan tugas mereka sebagai pendidik. Kalaulah tidak ada Google ni, Meda rasa susah untuk kita terus menerus sesi pengajian ini kepada pelajar dengan orang kata dengan lancar. Jadi sebab adanya penginovasian produk-produk yang membantu para mangsa COVID ni, kita tengok pendidikan itu masih berjalan. Okey. Cuma bagaimana penerimaan kita, pendekatan kita, yang itu kita kena perbetulkan. Penerimaan. Kita masih mahu menerima ilmu dengan cara yang terbaik. Okey, ada soalan?